banyak-banyak air ni, cendol ini yang paling laku sebab cendol dia dibuat sendirilah, homemade, dan mempergunakan gula apong. Sebab gula apong diperbuat daripada pokok apong. Original lah. Gula apong lebih pekat dan manis lah berbanding gula pasir. Yang ni air cendol gula apong. Air ni dia manis and then gula apong dia daripada Sarawak. Ini susah didapat dekat tempat lain lah. Dekat Sarawak je yang ada benda ni. So benda ni memang unik rasa dia. And then berbaloi lah kalau minum air ni. Aiskrim gula apong ni kalau dalam 4-5 tahun yang lepas lah, masih baru lah. Jadi kalau makan gula apong tu memang dari sejak kecil lagi lah. Kalau gula apong ni di Sarawak ni memang senature lah bagi orang Sarawak. Dia macam gula Melaka tapi bukan gula Melaka. Dia dari nipah sebenarnya, dari nipah. And then proses pembuatan tu saya tak pasti sangat lah. Cuma memang kita yang tahu dia ambil dari nira nipah tu lah sendiri untuk buat gula apong. Salah satu punca pendapatan sini adalah gula apong. Sebab sini apong dia luas, banyak. Kalau dia ikut memang besar. Dalam 1 hektar pun ada, tapi pengusaha tak ada. Sebelum kuasa gula apong, Pak Mahli jadi penambang lah. Hantar budak sekolah, hantar pekerja-pekerja dari pinggan ke Pending. Jadi masa ya belum ada jeraya. Waktu tu dah ada jeraya tapi pengusaha pokok tambang dah si dapat lagi lah. Jadi kami berpindah lah mula gula apong. Dari tahun 2014 kami aktif mula gula apong. Kami kenal dengan gula apong tu dari kecil, dari bapak kami mari, dari datuk-datuk kami mari. Kami dah kenal dengan gula apong tu. Waktu cuti sekolah kami selalu ikut bapak kami mula gula apong. Waktu saya ada kerja, waktu masa lapang memang kami selalu masuk gula apong dengan bapak kami mari. Dari sialah kami timbul minat nak mula gula apong sebab mula gula apong tu dia boleh dapat hasil juga. Walaupun waktu ya gula apong enggak harga RM1 lebih, RM2 lebih, tapi waktu ya orang tua dapat hidup. Dapat yang hidup kami 10 orang ya dengan bekerja gula apong tu. So kali ini tu kami lihat gula apong tu mohon dinaik betul-betul hasilnya bolehlah dapatlah kita mencari dalam 4 angka, 5 angka dalam sebulan. Mohon kita betul-betul usaha gula apong tu. Sejak Sarawak tu dah kenal dengan gula apong tu. Waktu ya gula apong si macam gini tu. Gula apong mari nang menzi kira nang pakai molah kuih aja. Waktu ya jadi waktu ya kurang sikit nyempun penanya. Tapi kini tu kita lihat gula apong dah moden. Gula apong aiskrim ada, TC gula apong ada, ABC ada, macam-macam. Dah dapat dipolah dengan gula apong kini tu. Jadi sayanglah gula apong kini tu mohon si kerjaan si lihat konsesi gula apong ini tu sayang sebab mun dikira gula apong tu boleh maju sebenarnya mun dia betul-betul mun kerjaan betul-betul nak mantu nak apa gula apong tu boleh maju, boleh jadi satu industri.
keranan Pak Mahli, pengguna di luar sana nak hati-hatilah dengan gula asli dengan gula yang bercampur tu. Sebab biasanya gula asli tu harganya memangnya tinggi, tapi rasanya jauh lebih nyaman dari gula yang bercampur dengan seperti gula pasir campur dengan tepung. Kadangnya jauh perbezaannya, tapi pengguna luar sana kena pandai membezalah. Sebab senang aja kita nak beza gula apung asli dengan gula apung yang bercampur dengan gula pasir tu. Gula apung asli tu walaupun dia keras, mungkin kita picitnya dia akan lembut. Si macam gula yang bercampur dengan gula pasir, dia keras terus keras, macam susah kita nak melenturnya, susah kita nak mencairnya. Gula apung tu senang aja. Bila kita kaut dengan sudu, kita cecah memang dah lembut. Tapi gula pasir tu bercampur gula pasir, dia lambat lembut. Itu perbezaan. Rasa pun jauh lebih ya. Manis gula apung tu, dia manisnya ada masin-masin ataupun kelat-kelat sikit. Kalau kita campur dengan gula pasir, manisnya tajam, manisnya terus. Jadi pengguna luar sana nak hati-hatilah. Mula-mula tu kita prosesnya dari pukul 6 lah, pukul 6 pagi. Kita dah mula nak kutip hasil, kutip air nira ya, sampai pukul 10. Dari pukul 7 kita dah masang api, kita masak sampainya masak sampai pukul 1. Memasak kita dalam 30 kg lah. Pukul 1 memang dah masak. Petang pukul 4 kita mula pasangnya. Kita masang buluhnya. Sebab pasang, habis pasang pukul 6 sebelum maghrib kita dah pulang. Ya aja prosesnya. Itulah pokok apung, pokok tematuk kata orang Sarawak. Pokok tu lah kita kena jaga dia selama 45 hari lah. Kita kena goyangnya 7 hari berturut-turut. Berhenti, bukan kita berhenti lagi 7 hari. Lepas hari ke-21 kita goyang lagi 7 hari. Kemudian baru kita boleh potong, boleh kita dapat gula dia. Inilah pokok bunga apung. Dia akan berbunga setahun sekali. Dari tahun ke tahun dia akan berbunga sekali saja dalam setahun. Jadi pokok tu kita kena jaga, nya tumbuh kurang lebih dalam 3 bulan lah barunya macam tu jadinya. Baru boleh kita ketuk, kita belai selama 7 hari. Bukan baru kita potong, kemudian baru kita dapat air nira dia. Kita perlu pengalaman kita lihat pokok apung. Sebab pengalaman tu kita dah hampir 7 tahun dah ya aktif kami olah gula apung tu. Waktu ialah kami kenal, kami belajar dari Asia. Sini kami dapat mencari pokok apung yang sesuai, buah yang sesuai, cara molah yang sesuai. Sebab dulu orang tua dulu molah 3 bulan 4 bulan baru jadi. Tapi kedai tu dalam 45 hari dah jadi, dah dapat turis dah. Sebab cara kita kedai tu lain. Orang tua mari nya makai dapur tanah. Sementara nunggu dapur tanah ya kering, nya molah sampai 3 bulan dah. Kedai tu kita makai konkrit olah dapur. Kita si perlu nunggunya keras, tunggu tempat kita molah ya keras. Sebab kedai tu dah pakai konkrit. Sebab ia dah sentiasa keras. Sebab ya kedai tu mau kita molah senang, 45 hari dah jadi. Dah boleh turis, dah boleh tak. Pokok yang sesuai kita lihatlah.
dari segi buahnya. Asal buahnya sehat, bunganya sehat, dah bagus lah. Banyaklah nilainya. Bergantung dengan keadaan pokok, keadaan buah. Kalau buahnya sehat, kita dapat toreh dia dalam 4 bulan. Airnya rata 1,5 liter sehari. Kita dapat toreh segi pokok ya. Semuanya kurang sehat ya, adalah kita dapat 2 bulan, sebulan lebih. Airnya 1,5 liter, 1 liter aja. Paling nisip pun 1 liter. Setiap segi pokok ya. Ya ke sana Sarawak pun kali. Tempat-tempat lainnya semua tumbuh semua di Sarawak. Iyalah sayang kerjaan pandang serius dengan pokok nipah tu. Pokok nipah tu sebenarnya pokok emas. Dari umbu sampai hanya dapat mengeluarkan sesit. Mun di negara kita betul-betul. Dapat jadi sebuah industri. Dapat jadi ladang. Mun di usaha dengan betul-betul. Cara kita proses betul. Kalau ada bantuan apa tempat yang sedia ada hutan nipah tu yang sedia ada kita kekal. Kita buat ladang baru. Kalau cabarannya memang banyaklah. Kita fikir dengan cabaran, orang baru nak mula dengan proses gula lapang tu, muni fikir memanglah susah. Tapi kalau kita dah bercimpung dalam tu, senang sebenarnya. Alah biasa jadi biasa. Yang susah jadi senang. Kita dapat ngatur kerja kita pun sebenarnya. Waktu yang paling susah lah waktu banjir, pasang besar, hujan lebat. Waktu yang susah kita tidak dapat masuk ke dalam tu. Kadang-kadang sadap kita mati. Ya cabarannya sebenarnya. Selain dari binatang-binatang, ada monyet, tikus, tupai. Tapi tidak ada masalah lah kita kongsi kawasan dengan tidaknya sebenarnya. Tapi yang paling kita dapat elak lah banjir besar dengan pasang besar. Ialah yang paling mencabar bagi kami lah. Mun dak hal dak monyet, dak kerak, dak tikus, dak tupai ya. Ia bukan cabaran sebenarnya. Ia dapat kita berkongsi dengan kawasan dengan tidaknya. Macam ialah caranya. Kalau pasang besar tu memang kita tak boleh nak masuk. Sebab ini kawasan air masin. Bila air pasang besar, air akan melimpah ke atas. Semua yang sadap kita yang rendah ya ditenggelami air. Kita tak dapat nak buat apa. Nak tadah pun tak dapat, nak potong pun tidak dapat. Kadang sampai 2 hari, 3 hari ni asyik dipotong, ni akan mati. Ya ada cabaran yang paling besar. Bila hari hujan, air nira bercampur dengan air hujan, kualiti gula ada kurang sikit lah. Sekitar dia gula ya ada hitam sikit, ada cair, ada yang masam. Ya lah cabarannya waktu hari hujan. Tapi ni tetap jadi gula, tapi kualiti ada kurang sikit lah. Yang tak sesuai pun kita tak akan keluar dengan pengguna. Kita akan terus terang. Kalau dia dapat pakai, kita bagi. Kalau tak dapat, kita tak bagi. Rasanya jauh beza. Aromanya jauh beza. Kalau yang kualiti yang bagus itu, aromanya wangi, manis. Kalau yang campur air hujan ada apa, baunya ada bau masam-masam sikit. Macam bau tapai lah sikitnya. Memang ada yang pakai, kita jual harga agak rendah sikit, bagi dengan pelanggan-pelanggan yang sesuai dengan gulaya lah. Macam dia buat air kah, buat apa kah, memang ada. Kalau dari segi perbezaan dengan kayu dengan gas tu, kami rasa pakai kayu tu ada wangi sikit. Rasanya ada lain dari pakai gas. Memang dari dulu dia ajak pakai kayu. Tapi mun ada inovasi baru, ada dapur baru, cara kita nak nyalai buluh yang baru, kita boleh buat sebenarnya cara moden. Asalkan buluh yang kita guna ya kering. Ya ajak pengaruhnya. Daknya prosesnya dari buluh ya. Proses rasa dari dalam buluh. Sebelumnya masuk dalam kuali, prosesnya dah sedia ada semula jadi dalam buluh. Sebab buluh ya kita salai dulu. Jadi aromanya dah masuk dalam buluh dah. Ialah aroma yang istimewanya gula lapang tu. Alhamdulillah
Kita dah dengar angin-angin, peladang nak bantu, inovasi baru. Kita nak buat rumah yang canggih sikit lah dari rumah yang biasa tu. Kita akan cuba buat yang baik lah. Walaupun sik banyak ya, tapi syukur Alhamdulillah kalau dia dapat membantu dari segi kebersihan, dari segi kuasaan, dari segi inovasi buluk, dapur. Kami nyambut dengan baik lah. Pada mulanya saya bermula dengan penghasilan produk berasaskan gula apung yang untuk dijual di pasaran, iaitu air. Sejenis air yang kita orang panggil bongkol. Bongkol ni adalah sejenis kuih tradisi yang menggunakan gula apung. Biasanya pada waktu bulan puasa, bazar-bazar Ramadan memang banyak jual lah. Jadi kita orang inovasikan benda tu, jadikan dia air. Pada waktu tu saya cuma suka-suka saja. Suka-suka saja untuk buat produk tu, tapi bila ada satu pertandingan business challenge, youth business challenge di Sarawak yang saya terpilih untuk menyertai, dari situ dia start saya mula serius lah. Bagi saya gula apung ni rasa dia memang sedap. Satu memang sedap. Lepas tu dia berbeza daripada gula Melaka dan gula Kabong, dan dia daripada family yang sama, daripada keluarga yang sama, iaitu gula nipah. Tapi macam pokok kelapa pun actually adalah keluarga nipah. Keluarga nipah. Jadi nira daripada pokok kelapa kita buat gula Melaka, nira daripada pokok nipah apung kita buat gula apung. Tapi rasa kedua-duanya berbeza. Rasa gula apung dia lebih smoky, and then dia ada sedikit masin dan berlemak. Itu yang menyebabkan gula apung ni unik lah sedikit. Saya memilih gula apung ni sebab ada potensi yang saya nampak untuk produk ini supaya lebih jauh dapat kita hantar ke seluruh dunia. Sebab salah satu yang saya tengok adalah natural resources kita di Sarawak ni banyak pokok apung, tapi tak semua tempat ambil hasil daripada pokok apung ni. Apa yang saya lihat, untuk generasi muda di Sarawak, industri gula apung ini boleh dijadikan pendapatan mereka. Sasaran kita bukan hanyalah untuk pasaran tempatan, tetapi juga pasaran antarabangsa. Golongan muda perlu melibatkan diri di dalam industri ini kerana kita tidak mahu industri ini mati, terhenti sekadar di generasi tua yang sekarang. Kerana semua pembuat-pembuat gula apung yang ada di Sarawak ini adalah generasi tua. Jadi jika tidak ada sesiapa yang menyambung kerja-kerja mereka, maka industri ini akan pupus. Bagi memenuhi permintaan pasaran yang semakin bertambah, syarikat kami dalam perancangan untuk membesarkan pusat prosesan kami. Secara tidak langsung, ini akan membuka peluang pekerjaan kepada anak Sarawak dan juga memberi sokongan penuh kepada pengusaha gula apung tempatan. Setakat ni syarikat kami telah mengeluarkan satu gula apung sedia ada. And then kami juga telah mengeluarkan sirap gula apung, lepa gula apung dan juga minuman berasaskan gula apung yang berjenama Chunky Beverages. Setakat yang kami lihat sekarang ni, penerimaan orang ramai berkenaan dengan produk yang berasaskan gula apung ni bermula daripada kami buat lepa gula apung pada tahun 2019. Permintaan masa tu sangat banyak lah. And then kita pasarkan di rangkaian pasaraya. Lepas tu kita hentikan seketika untuk perbaiki lagi resepi dia sebab memang diakui terdapat sedikit bermasalah daripada segi resepi yang sebelum ini. Tapi sekarang ni kita dah jumpa resepi yang baru dan lebih stabil, jadi kami keluarkan semula lah lepa gula apung tu. Lepas tu kami buat range minuman. Minuman kita bermula pada bulan puasa 2020, di mana masa tu kita dalam tempoh PKP lah. Jadi permintaan masa tu memang tinggi dan kita buat banyak edaran, sistem ejen di seluruh Sarawak setakat tu. Dan selepas tu kita buat package DIY lah yang di mana kami memudahkan kami untuk pasarkan ke seluruh Malaysia.
Untuk lepa gula apung ni, setakat yang saya tahu, lepa yang berasaskan gula apung ni yang berada di pasaran komersial, syarikat kami yang pertama lah yang mengeluarkan produk inilah. Dan kami keluarkan perisa satu persatu. Mula kita keluarkan perisa original. Lepas tu kita keluarkan perisa kacang. Lepas tu kita keluarkan perisa coklat dan akhirnya kita keluarkan perisa kopi. Lepa ni juga kita sudah bawa sampai ke Expo Halal di Jepun lah. So penerimaan masyarakat di sana yang datang ke booth kami masa tu, mereka sukalah. Mereka cakap unik lah perisa dia. Kalau gula apung daripada syarikat kami, setakat ini kami telah sampai ke ni lah, seluruh Sarawak memang dah ada dah. And then kita juga ada klien daripada Semenanjung Malaysia dan juga Sabah lah. So yang setakat pengguna kami yang terbesar adalah dari Semenanjung Malaysia lah. Mereka order mereka memang banyak lah, dan kita ada hantar guna perkhidmatan pos, ada guna perkhidmatan kapal. Yang itulah bergantung dengan permintaan pelanggan masing-masing lah. Setakat pemasaran produk gula apung ni daripada syarikat kami telah memasarkan produk kami. Satu, kami telah meliputi Sarawak, and then kita juga telah menghantar sampai ke Semenanjung Malaysia dan juga Sabah. Untuk penjualan gula apung di Sarawak ni, kami banyak menggunakan platform secara online lah. Itu sangat mudah lah untuk kami sebagai pengusaha yang kecil untuk capai komuniti-komuniti di seluruh Malaysia. Jadi kami gunakan platform seperti Facebook dan juga Shopee lah. Sekiranya ada kelebihan dari segi teknologi dan juga inovasi dalam industri gula apung ni, saya berharap kita dapat mengeluarkan lebih banyak produk dan juga makanan ataupun minuman yang berasaskan gula apung, di mana kita mampu untuk mempamerkan di pasar raya tempatan dan juga antarabangsa. Harapan saya adalah supaya gula apung semakin dikenali di seluruh dunia dan akan meningkatkan ekonomi Sarawak. Bagi pendapat saya, kalau ada inovasi lain selain dari buluh, dari pakai aluminium, memang bagus. Yang itu yang diharap-harap oleh pembuat gula apung sekarang. Ada inovasi baru, ada cara baru, ada ladang baru, cara pengurusan hutan nipah baru. Ia yang dinanti-nanti oleh pengusaha gula apung.